kita ni sama-sama kenapa sebelum ni okey je. Tapi bila terjadi insiden dan benda-benda yang kita tak mahu, kenapa tiba-tiba kau lari? Okey. Hai guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Okey guys, kali ni Tok Ayah ada tetamu. Seorang tetamu. Mungkin ada daripada korang yang kenal dia, pernah tengok cerita-cerita dia, drama-drama dia. Mungkin korang ada yang belum lagi kenal kan? Tapi Tok Ayah rasa yakin mesti ramai lah yang kenal dengan Amar Amanda. Armada. Okay. Armada Amar. Armada Amar. Yeah. Armada Askar. Okey, Armada Tentera Laut. Sebab dulu saya dah boleh dapat nama tu Saya teringin nak jadi Navy. So saya pernah masuk untuk rekrut UPNM. Itu first time punya batch UPNM untuk Siska, untuk cadet punya, itu last intake. So sebenarnya saya Rabu Warna. Okey. Tapi saya Redah lepas. Tapi untuk last tu tak dapat. Oh, tak dapat. Kantoi. Cara berhenti tu macam dapat kantoi Rabu Warna. Okay. So saya pasang cita-cita. Kebetulan masa tu nama Instagram macam okey, saya teringin nak jadi Navy. Kalau ikutkan jawatan Navy paling besar adalah Laksmana Armada kan. Kalau nak letak Laksmana Armada macam panjang sangat. Armada. Sebuah kapal yang besar, yang satu orang tahu ketenteraan dia memang dahsyat. Satu armada dia panggil kan, dalam tentera laut. Right? Okey, itu kau letak nama engkau Amar Armada. Okey Amar, boleh kau cerita sikit background kau, maknanya kau ni macam mana kau masuk dalam drama? Okey, saya start mula minat lepas saya tak dapat masuk askar tu. Saya fikir saya nak jadi lawyer, tak boleh. Tak adalah maksud nak jadi engineer ke doktor, tak boleh sebab saya Rabu Warna. So saya pasang cita-cita apa benda yang saya boleh masuk, semua bidang. So saya cubalah menceburi bidang seni. Sebab bagi saya seni ni dia tak ada diskriminasi pada sesiapa. Sesiapa yang ada rasa minat, sesiapa yang rasa berbakat, dia akan ada laluannya. Saya pun apply dekat USM untuk 3 tahun lakonan dan pengarahan. Degree. Oh, degree USM. Degree USM. Oh, sama macam Andrian lah. Andrian pun dekat USM juga. Adrian teh? Tapi course apa aku tak tahulah dia ambil. Okey, saya sama dengan Arjali saya punya junior. Fast forward ke depan, masa saya ada satu show dengan Uncle Sabri Yunus. Show teater. Untuk janggut dekat Perlis. Ada satu cerita tu dia jadi macam orang jahat. So masa tu orang jahat, kita nak datang serang dia. Fade to black. Dia punya senapang tercocok dekat saya punya lutut. So pergi ke belakang. Ini maknanya ini yang off scene lah. Ni off scene ni. Masa tengah fade to black tu. Senapang apa? Sabri Yunus. Senapang Sabri Yunus. Masa dah nak gelap tu saya dia pergi belakang. Siapa ni kaki saya. So itu saya antara bibit manis lah saya berjumpa dengan uncle kan. So fast forward ke depan lagi, saya menapak di dunia seni ni. Saya memang cakap terima kasih sangat-sangat pada Uncle Sabri memberi ruang. Bila dia pergi audition, tengok saya dengan Isam buat untuk audition Bintang Mencari Bintang, diserap masuk menjadi student dia, diserap masuk menjadi mentor, mentee. Bintang Mencari Bintang. Kau lahir daripada program Bintang Mencari Bintang lah. Musim pertama. Itu kau apply untuk masuk ke atau pergi audition? Dia buat audition. Saya pergi audition. Siapa yang suruh kau pergi audition? Saya dengan Isam pergi dengan sendirilah. Dengan sendirinya. So dia dipilih kita orang. So dibawa ke depan. Masuk bidang ni memang kerana Uncle Sabri lah. Tunjuk ajar peluang dia bagi. Lepas tu saya pernah shoot dengan abang Mark 34. Itu awal-awal lah tu. Itu lepas dah habis kita Bintang Mencari Bintang baru dapat shoot. Itu kira itu baru jugalah, lepas itu baru-baru Bintang Mencari Bintang. So sebelum tu kau dah main teater apa semua kan? Main teater. USM USM. Bukan UMS lah? Bukan. Saya USM, student Dr. Gauss. Aku rasa yang jumpa kat UMS tu jumpa kau masa dekat abangnya masa tu kita orang masuk pertandingan deklamasi lakonan. Pertandingan abang jadi juri. Dekon. Kau bukan dari UMS. Bukan. Kau wakil daripada USM yang pergi ke UMS bertanding kat sana. Kau menang kan? Tak, kita orang dapat nombor 3. UMS menang. UMS menang. UMS menang. Okey.
Tu aku rasa macam kau pernah cakap dengan aku, jumpa aku kat UMS tu. Aku ada gambar tu, saya ada lagi. Kan kau dekat UMS, kau kat USM ah. USM. Alright. Lepas tu kau dah terlibat, maknanya Sabri Yunus yang tarik kau lepas waktu Bintang Mencari Bintang pun dia, orang kata apa, dia yang jadi mentor kau orang. Betul. Kan apa semua, tenaga pengajar apa semualah. Betul. Kemudian lepas program tu kau menang tak? Kita nombor 3. Oh, nombor 3. Aceh menang nombor 1, Arwah Abam dengan Fat nombor 2. Saya nombor 3 dengan Isai, nombor 4 Kumpulan Tapau. Oh, Arwah Abam apa semua dari Bintang Mencari Bintang. Dia tapi bukan dari Raja Lawak. Sebelum tu diorang pernah masuk Raja Lawak. Oh, okey. Aceh pun masa tu dia adalah fresh, memang dia datang daripada Bintang Mencari Bintang. Okey. So dalam Bintang Mencari Bintang tu dia cari pelakon ke dia cari komedian? Komedian. Oh, komedian. Okey. Tapi apa yang saya suka dalam tu, apa yang Uncle terap, dia cakap, aku bukan nak kau menang juara mingguan, aku bukan nak kau menang Bintang Mencari Bintang, tapi aku nak menang kau future. Future kau lagi besar untuk kau menang daripada kau menang. Kalau menang ni adalah bonus, tapi menang future tu yang paling bagus juga. Ini kira macam engkau ni kira anak didik Sabri Yunus lah. Engkau dengan Esay lah. Dengan Esay. Ya, kalau belah ni darah Sabri Yunus keluar lah ni. Okey, faham. Ni kalau dia tengok video ni nanti mesti dia bangga je. Boh, kita sayang boh. Okey, lepas tu kau ada berapa drama kau buat dengan Sabri? Ke kau buat dengan Sabri, tak ada dengan orang lain? Okey, saya buat Hari-Hari Tradisional Seniman. Kita pun ada shoot sekali kat Kelantan. Itu lepas Bintang Mencari Bintang tak? Itu sebelum, saya rasa sebelum. Itu sebelum. Sebelum tu Hari-Hari Tradisional Seniman, lepas tu saya ada buat Paruh Asyikin, lepas tu saya ada buat Ashura. Semua dengan Sabri ni? Kebanyakannya dengan Sabri. Sebab tak tahu, mungkin peluang dan ruang untuk nak bekerja dengan director lain tu belum dibukakan atau belum dibuka langkah kan lagi untuk ke situ. Okey. So lepas tu kau menghilang. Saya sekejap sangat, lepas tu kau baru naik. Saya semasa tu lepas saya dah start Bintang Mencari Bintang, lepas tu perjalanan karirnya okey. Lepas tu saya jadi penyampai radio Hot FM dengan Isai. Dan lepas tu kau sempat jadi penyampai radio? Sempat. Okey. 3 tahun dekat Hot FM. Okey. Terima kasih Hot FM. Okey, terima kasih. Lepas tu kau berhenti, kenapa kau berhenti jadi DJ? Satu sebab kontrak saya dah habis. Okey. And saya fikir mungkin jiwa lakonan dia lagi besar. Okey. Memang bagusnya di radio, pendapatan bulanan tu steady income. Tapi deep down inside saya tahu, saya rasa kepuasan untuk nak berlakon, untuk nak berkarya, saya rasa itu lagi tinggi kot. Antara lakonan dengan lawak, maknanya komedian dengan pelakon, kau prefer yang mana? Saya suka berlakon. Kau suka berlakon. Dan bagi saya kadang-kadang cabang lakonan tu kita ada lawak juga kan. Bagi saya nak jadi pelakon komedi atau pelakon lawak pun bagi saya susah juga, sebab saya selalu tengok Uncle buat, dia cakap tak ramai yang pelakon yang boleh jadi pelakon komedi dan pelakon lawak yang nak membawa tu. Sebab kalau kita tak faham rasa ke, kita tak faham momentum untuk kita nak hentak ke, atau saya nak sambung lambung perabang, kalau kita tak kena mesti susah. Apa perbezaannya antara sebab kau buat dua-dua apa perbezaannya antara pelawak dengan pelakon? Saya rasa kalau pelawak, kalau kita ambil topik pelawak kan, mungkin pelawak ni diuji, ujiannya contoh kita ambil Maharaja Lok Mega. Berjayanya pelawak di Maharaja Lok Mega, saya rasa itu adalah satu ujian yang dia lepas dengan flying colours lah. Tapi pelakon, kita diuji dengan karya yang kita bawa. Dan kadang-kadang apa yang ada orang cakap, bila pelakonnya bagus, bila dinobatkan dengan anugerah, baru dia bagus. Tapi saya rasa tak. Kalau kita dapat bawa karya tu dengan baik, di bawah arahan director dengan kita sampaikan, saya rasa adalah tu seorang pelakon yang bagus. Tak perlu pun kita nak menang, tak perlu kita nak pergi award ke apa. Betul, setuju tu. Maknanya apa benda tu skrip. Maknanya dia pergi skrip yang bagus. Kadang-kadang kau pelakon yang bagus pun, kau dapat skrip yang tak bagus, direction yang tak bagus pun, kau akan, saya setuju, kau akan ni nampak buruk juga. Betul. Maknanya pelakon bukannya dia ada kuasa penuh untuk menentukan. Betul. Kuasa dia adalah untuk memilih je. Maknanya dia terima atau tak. Betul. Sometimes pelakon ni dia terima sebab duit. Betul. Dan sebab dia kata okey, skrip dia, cerita dia, karya dia macam tak berapa best sangat. Saya terima Mat 3-4 sebab utama Sabri Yunus. Sebab kedua, teman lakon saya boleh berlakon tu. Saya boleh berlakon dengan Abang, saya boleh berlakon dengan Sani Sudin, saya boleh berlakon dengan Sabri Yunus, dengan Isai, dengan kawan-kawan yang bagi saya okey, peluang ni
duit pun tak boleh nak bayar lah. Tapi peluang untuk nak belajar satu scene dengan Namron, saya macam saya boleh cerita dengan anak bini saya boleh cerita dengan kawan-kawan macam mana berlakon dengan Namron. Seronok. Sebab pelakon dengan pelakon, kalau pelakon yang bijak, kita secara tak langsung kita boleh jadi bijak. Macam Denzel Washington cakap, kalau kita nak jadi orang bijak yang ke-6, kita lepak dengan orang yang 5 yang bijak. Itu Denzel cakap gitu. Alright. Okay, kita pergi balik tadi. Aku tanya kau menghilang kan. Lepas tu macam tak lama lepas aku shoot dengan kau Mark 3-4, aku rasa berapa tahun kot. Lepas tu masa tu ada lagi. Dalam berapa tahun? 3 tahun lepas tu 3 tahun lepas tu. Kan. Lepas tu kau macam tiba-tiba senyap kan. Saya rasa mungkin disebabkan apa yang terjadi pada diri saya kot. Aku ada dengar cerita juga tu kan pasal benda tu, insiden yang berlaku. Masa kau ada satu program TV ni kan, slot warna kan? Tak, di slot dekat Media Prima. Nama program tu Sukan Tak Sentral. Sukan Tak Sentral kan. Program ni tak ada dah sekarang kan? Tak ada dah. Tak ada dah. Jadi ada kaitan dengan kes kau lah kan? Kau boleh cerita sikit pasal kejadian tu? Saya nak cerita pun takut mengimbau. Saya fikir macam tak apalah, ini saya simpan untuk saya lah. Tak nak cerita balik lah. Tapi aku boleh brief kat audience lah apa yang aku tahu. Amar dulu dia ada satu program dekat TV3, Otak Tak Center. Sukan Tak Center. Sukan Tak Center. Jadi waktu program tu Amar adalah tersalah sebut kan, maknanya dia bercakap tu buat jenaka. Bagi kawan yang tahu, kawan tahulah cerita ni agak waktu tu agak besar jugalah. Kalau sekarang ni orang kata viral lah isu tu, di mana salah seorang atlet negara lah yang terkenal, penyumbang pingat emas Sukan C Malaysia telah mau menyaman TV3 dan juga Amar kerana dituduh menghina diri dia lah, keluarga dia. Dan selepas itu Amar terus senyap, tu hilang dalam industri, rada industri. Dalam rada industri. Okey, so apa kau buat masa hilang tu? Saya rasa saya banyak habiskan masa di rumah. Habiskan masa bersama dengan family. Sebab saya rasa kadang saya rasa okey, tapi sedar tak sedar mungkin saya akan ada mengalami macam orang kata kemurungan. Depression tapi mungkin saya anggap, kalau saya anggap diri saya murung, mungkin ada orang lagi murung. So saya rasa mungkin ini fasa yang perlu saya lalui untuk nak bergerak lagi matang. Penempuhan. Aku percaya dengan penempuhan ni. Maknanya setiap kehidupan kita ni, kita adalah satu perjalanan. Dalam perjalanan tu kita akan melalui menempuh dengan berbagai-bagai ujian dan perkara yang elok dan yang tak elok juga. Kan. So itu penempuhan kau. Orang lain akan melalui penempuhan yang berbeza juga. Kan. Dan setiap orang ada penempuhan masing-masing, dan itu adalah penempuhan kau. So depression tu agak perkataan dia tu agak teruk tu. Agak serius. Saya tak nak ambil macam depression lah. Mungkin saya ambil masa itu saya agak stres, agak sedih, down. Memang down lah. Tapi macam saya cakap lah, kalau saya rasa saya sedih, saya stres ke apa, ada orang lagi stres, lagi sedih. So bagi saya kadang ada orang ni masalahnya lagi besar. So saya rasa banyak saya habiskan masa di rumah bersama family untuk muhasabah diri, untuk saya kenali diri saya. Dan time-time tu jugalah saya boleh kenal siapa kawan-kawan yang sebenar, siapa yang... Ada kawan-kawan kau yang rapat yang menghilang selepas kejadian tu? Ada. Ada. Hilang maknanya senyap ke atau tak hilang sebab ke apa, tak ada apa. Maksudnya kalau kita minta tolong ke, cuba alih-alih, cuba bagi alasan. Padahal sebelum tu okey je. Lepak pun okey. Sekarang nak ajak lepak pun bagi alasan tak boleh. Atau kau yang terasa lebih, benda tu macam biasa je. Boleh nak kata terasa lebih pun, tapi kalau saya terasa, kenapa dia tak terasa yang kita ni sama-sama, kenapa sebelum ni okey je, tapi bila terjadi insiden dan benda-benda yang kita tak mahu, kenapa tiba-tiba kau lari? Ada pula yang jenis kita tak pernah call tanya khabar, walaupun sekadar macam kau okey. Saya kadang saya fikir baiklah kau okey daripada yang lepak lama tapi tak tanya apa-apa. Faham. So agak lama jugalah kan tempoh tu. Maknanya sampai sekarang, maknanya berapa lama saya rasa menyepi proses tu?
dengan proses undang-undang semua, proses mahkamah, saya rasa lebih kurang 2 tahun lebih saya rasa. Oh, kejadian ni macam baru lagi lah kalau 2 tahun lebih. Tak dah lama. Sepanjang proses mahkamah tu semua saya rasa 2 tahun lebih. Kalau kita ambil daripada kes tu, daripada start tu 2017 saya rasa. 2017. Oh. Apa quite baru lah. Agak baru. 2017, 2017, 2018 macam tu dah settle lah. Okay. Tapi aku rasa macam lama. Aku rasa macam lama, tapi bila kau cakap kejadian tu 2017 taklah lama sangat kan. Tapi untuk engkau maknanya yang kita kata yang apa memang bekerja dalam bidang ni itu lama lah tu. So kau ada tukar career tak? Cuba buat benda lain ke apa ke? Sepanjang masa saya tak langsung kena ban tu, saya bersyukur sebab masa tu di Hot FM diorang memberi peluang dan ruang juga untuk saya bekerja juga. Contoh saya dapat bekerja, saya dapat timba pengalaman, timba ilmu untuk bekerja belakang tabir. Radio, macam mana nak do proper radio punya style of producing. Kadang-kadang orang kita tahu producer untuk drama lain, producer untuk content radio lain. Saya belajar untuk script writing yang jenis untuk iklan, untuk yang kadang-kadang kita dengar dekat radio, corong-corong radio tu kan. Saya belajar benda macam tu sebab saya lagi cenderung ke situ. Kalau saya tak dapat nak berlakon, saya lagi cenderung untuk nak buat macam tu. Saya terima kasih masa tu kat Hot memang bagi ruang dan peluang untuk secara tak langsung mengasah apa yang tak pernah diasah. Terima kasih Hot FM. Terima kasih. So sampai sekarang kau masih dengan Hot FM? Dah habis dah. Oh, dah habis. Saya habis kontrak 2017, 2019. Oh, so waktu kes tu berjalan kau masih ada dekat radio kan? Maknanya bukan yang terus menghilang, adalah sumber pendapatan tu. Okay. Cuma itulah bila efek saya yang efek paling saya kadang terasa bila ada beberapa pihak yang contoh nak menjanjikan lepas kes kita dah habis settle kes ni, tak apa, kita akan tolong bantu balik naik atas, kita akan tolong kau balik kerja ni semua. Bagi orang ni siapa? Orang yang kat dalam lah. Orang dalam lah. Tapi tak ada. Setiap contoh kalau ada nama naik macam tak nak lah, Amar dia ni lah, Amar dia tu lah, Amar dia tu lah. Hot FM panggil kau bekerja dengan dia orang apa semua, ni kontrak tu parti lah kan. Habis 2019 saya rasa. So lepas 2019 maknanya sekarang kau freelance balik lah. Baru freelance. Apa projek tu baru kau? Tanya sama pokok di Astro Warna. Sekarang tengah jalan. Kau bawa watak apa dalam tu? Watak Ali Kotok. So kalau Ali Kotok ni sebab dia dulu main bola. Main bola pergi kat sekolah semua, tapi suka main kotor. Okey. Kotok ni kotor lah. Kotor lah. Okey. Pasal kotor pula dia cakap utara lah. Tak, sebab tak tahu nak kata utara ke tak, tapi dia tak cakap utara pun. Tapi dia digambarkan. Aku dah tengok semalam. Aku dah tengok sikit cerita tu semalam. Dia bukan komedi kan, dia ada serius dia kan. Ada drama dia. Aku tengok ada scene apa ada orang anggap macam sitcom, tapi sebenarnya bagi saya dia satire punya komedi lah. Dan komedi tu dia selit-selit dia ada cerita lain sebenarnya. Dia macam drama apa kat kampung. Abang tahulah kalau Sabri Yunus punya sentuhan dia pergi macam mana. Ya, faham. Dia ada elemen komik je kat situ kan. Dia bukan komedi kan. Okay. So Ali Kotok ni watak dia sebab dia main bola, dia kotok. Dia kotok, tapi kalau kita buat secara karakter dia pemalas. Kalau nak buat semua kerja rasa macam tak sesuai dengan jiwa lah. Dia jenis tak ambil kisah, tapi nak handsome je. Dia rasa dia paling handsome kat kampung. Sebenarnya kenapa dia tak kisah? Sebab arwah mak dengan ayah ada homestay, semua benda tu ada. Untuk dia nak tinggal, dia nak ambil alih je. Tapi dia malah nak kerja. Ada harta, banyak harta. Faham. So tanya sama pokok ni bersiaran setiap hari Isnin jam 9 malam di Astro Warna. Di Astro Warna guys. Setiap 9 malam. Arhan Sabri Yunus. Setiap 9 malam hari Isnin. Setiap hari Isnin 9 malam. Bukan setiap malam setiap minggu aku. Ingat tiap hari. Okey guys. Setiap hari Isnin pada pukul 9 malam. Betul. Tanya sama pokok. Betul. Best ya cerita tu. Tok Ayah ada layan juga. Korang boleh tengok. Okey, so sekarang kau
dah nak masuk balik lah, InsyaAllah. Kau dah berlakon, so kau rasa sekarang kau dah dekat the right track lah. Ada momentumnya balik. Green light dah ada. Green light dah ada, so tengah bawa, walaupun tengah bawa 40, saya rasa cukup lah. Okey bawa 40. Nak laju-laju pun takut tak selamat. Takut terbabas cepat ke apa kan. Tapi mungkin bila boleh pergi ke 60, lagi seronok lagi kita nak memandu. Lagi kita aware dengan apa yang di sekeliling kita. Ni apa, Sabri Yunus juga kan yang bawa masuk. Jadi sayang betul dia kat kau lah. Sebab tak tahu lah, macam abang pun pernah kerja dengan Uncle Sabri. Saya rasa Uncle Sabri ni dia memilih pelakon yang boleh faham apa yang dia nak, apa yang dia tahu kita boleh bagi, dan dia pun faham pelakon-pelakon dia. Tapi okey, sekarang ni sekarang kita tengok dunia sekarang, dunia hiburan sekarang ni, orang tengok macam kalau kau nak naik, nak start tu, orang tengok follower lah, apa semua benda tu tak dapat lari kan. Kita pun dah tahu dalam stesen TV. Kau rasa agak sukar tak kalau amalan itu masih diamalkan untuk kau masuk? Saya rasa benda tu kalau kita nak letakkan, benda memang susah nak masuk. Contohlah berbakat macam mana sekalipun. Contohlah saya tengok mula Abang Bron, power international, orang dah tahu dah, tapi kenapa followers dia rendah? Saya tak faham kenapa. Mungkin orang hanya suka karya dia, tapi mungkin diorang tak ada kecenderungan untuk nak follow on Instagram. Sebab aku tengok kadang follower dia, orang minat apa semua dekat IG ni, bukan semua negara pakai. Bukan semua pakai. Contoh macam kat Indonesia, yang follower ramai banyak ni banyakkan sinetron, pelakon-pelakon sinetron apa semua kan. Pelakon-pelakon filem ni kadang IG account pun tak ada. Macam apa? Bayu follower tak ramai. Tapi lakonan dia macam mana? Bagus. Tak ada juta pun dia. Follower, tapi job dia stay sentiasa ada je. Lepas satu filem. Bang, abang buat program macam ni. Abang panggil contohlah, kalau ada yang berani, ambil 5 pelakon yang followers tinggi gila babi, ambil 5 pelakon yang followers dia biasa-biasa je. Kita buat lawan lakonan. Tengok siapa lagi bagus. Tak boleh lah, tak fair untuk dia orang. Tak fair untuk dia orang. Memang dia orang kalah lah. Kalau kau expect macam ni. Tapi kalau kau buat undi penonton, kita kalah. Kita kalah teruk lah. Kita kalah teruk. Okey, Abah, ada apa-apa lagi kau nak tambah tak? Okey. Aku nak tanya ni. Satu last untuk kau. Kau tolak Abang Sabri lah. Kau bagi 5 orang director yang kau nak bekerja. 5 orang director Aduh. Masalah maknanya yang kau teringin nak bekerja lah. Yang kau maknanya bukan nak berkata dia orang bagus ke apa. Dia tak bagus pun tak apa, tapi kau teringin nak bekerja dengan dia. Yang kau belum pernah kerja lagi. Abang antara orangnya. Satu. Din Said. Yue. Kalau bercakap pasal komersial, Mike Ang. Sebab nak tak nak, kita apa yang kita buat pun kita harus menjana pendapatan untuk keluarga. Dan yang terakhir, saya nak kerja bawah Razai Syam. Eli tu kau tahu tak dia apa, anak ada kaitan juga. Okey, kata-kata terakhir kau. Kata-kata akhir saya simple kot. Stay safe. Walaupun kita rasa kita sihat, tapi ada orang di luar sana yang mungkin kekurangan kesihatannya, so kita berhati-hati dengan apa yang kita buat. Dan saya rasa the best thing about being a human, sebab kita dilatih dan diberi sesuatu daripada Tuhan, itu saling memaafkan. Maknanya ini kau cakap dalam konteks kehidupan kita lah. Betul. Aku ingat ayat kau tadi tu macam nak cakap pasal isu pandemik ni. Tak. Stay safe. Okey, ni cakap tentang memaafkan. Betul, aku percaya tu. Sebab ada aku ada dengar radio dia cakap hadis Nabi dia katakan ada satu orang ni sahabat Nabi, dia masuk syurga. Dan dia ada kawan dia pergi rumah dia untuk tengok nak tengok apa, sebab Nabi cakap kata sahabat ni akan masuk syurga. Jadi confirm masuk syurga. So macam dia nak tahu apa amalan ni kenapa dia masuk syurga. Dan dia pergi rumah Mamat tu, dia tidur kat rumah sahabat ni.
dia perhati kok dia ada buat apa amalan-amalan special ke, buat tahajud ke, solat tengah malam ke, apa-apalah yang jadikan dia special sampai Nabi boleh confirm dia masuk syurga. Dah tunggu-tunggu tak dapat juga, dah dia tanya kan, apa amalan dia. Dia cakap setiap hari sebelum dia masuk tidur, dia akan memaafkan orang lain. Apa-apa yang dia rasa orang tu buat salah pada dia, apa semua yang ni, dia akan maafkan. Tiap-tiap malam sebelum tidur dia maafkan orang. Kan? Betul lah. Contoh kalau saya ambil konteks lain pula, contoh kalau apa yang terjadi, kalau kita rasa benda tu jahat, kita rasa kita boleh jadi baik dengan berfikiran lebih baik, dan kita fikir, saya rasa kadang-kadang kita ada momen yang kita marah, tahu, tapi kita ada momen, sebab tu orang cakap sabar tu separuh beriman kan. Saya rasa kalau kita betul-betul pegang pada prinsip tu, kita pegang pada konsep kesabaran tu sebenarnya lagi indah. Saya rasa Malaysia ke atau dunia akan jadi sebuah tempat yang lebih baik. Boleh nak janakan kemarahan, tapi bila by the end of the day, kenapa nak waste 1 minute of anger bila kau merugikan 1 minit kebahagiaan kau? Saya rasa tu lagi besar. Betul, setuju. Okay guys, jadi mulai daripada hari ini, sebelum tidur kita semua belajar untuk memaafkan orang lain. Okay guys, itu saja perkongsian untuk Ayah hari ini. Terima kasih Amar kerana sudi luangkan masa. Baik. Okay, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini. Okay guys, Assalamualaikum.